السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik. Jadi kita berhenti hadis yang ke berapa tuan-tuan? 51. Ya. Kita berada pada hadis yang ke-51. Masih lagi dalam bab sabar. Dalam bab sabar. Baik, jadi kita tengok hadis yang ke-51. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ibnu Mas'ud dia dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sampaikan kepada kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang ni setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi atharatun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan datang zaman kemudian, lebih-lebih lagi akhir zaman yang akan datang. Nanti kita akan sebut zaman Nabi SAW ni lagi jauh pada Nabi, maka keadaan Islam lagi teruk. Dia macam tu. Sebaik-baik zaman Nabi sebut dalam hadis, khairul qurun qarni, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada zaman Nabi SAW. Jadi siapakah manusia yang terbaik atas muka bumi? Adalah Rasulullah dengan para sahabat dia. Itulah zaman yang terbaik. Yang ni Rasulullah dengan para sahabat. Summal ladina yalunahum. Kemudian setelah sahabat, tabi'in. Summal ladina yalunahum. Kemudian tabi'in. Semua ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, semua berada pada zaman ni. Termasuk juga Imam Mazhab. Malah Imam Mazhab lebih awal daripada ulama hadis. Nah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malah Imam Ahmad tu tok guru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari hebat, anak murid pada Imam Ahmad. Jadi nak ceritanya, ulama-ulama yang menjadi pegangan kita ni semua berada pada zaman tu. Kebanyakannya lah hadis dan ulama akidah dan ulama mazhab. Jadi sebaik-baik manusia ni pada zaman Rasulullah, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'in. Setelah tu bukan semua jahat, tapi banyak orang Islam yang tidak mengamalkan Islam tapi mengabaikan Islam. Lagi jauh lagi teruk, lagi jauh lagi teruk. Ni kita dah jauh dah dengan Nabi SAW. Kita dah 1400 tahun lepas tuan-tuan, 1400 tahun lebih. Jadi zaman kita ni lagilah tuan-tuan, nak dibanding dengan zaman sahabat, jangan bandinglah tuan-tuan, langit bumi lah. Kita nak banding zaman kita ni, umat Islam zaman sekarang dengan umat Islam sahabat Nabi, langit bumi lah. Ada yang baik tu.
Bukan tak ada, ada. Tapi yang mengabaikan agama tu sangat ramai. Jangan kata mengabaikan, semayang pun tak. Baik. Jadi Nabi sebut, ni setelah zaman Nabi SAW ni, pada datang-datang ni lah, lagi jauh lagi dahsyat, lagi jauh lagi dahsyat. Atharatun, akan ada sikap mementingkan diri sendiri. Orang Islam tapi sikap mementingkan diri sendiri. Islam tapi pentingkan diri sendiri. Walaupun sesama Islam, mementingkan diri sendiri, mementingkan puak, mementingkan golongan dia, mementingkan orang yang dia suka, mementingkan golongan tertentu. Sikap mementingkan diri sendiri dan kroni masing-masing. Nabi sebut akan datang ni akan ada. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kita kurang senang. Akan datang ni akan banyak perkara-perkara yang kita kurang senang. Pertama, kita akan jumpa ada pemimpin, sebahagian pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan kroninya. Yang kedua, perkara-perkara yang tak menyenangkan kita. Kita tak setuju tuan-tuan apa yang berlaku, sama ada dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam apa benda tuan-tuan, ada benda yang kita tak setuju. Nabi sebut dah akan ada nanti perkara-perkara yang jiwa kita ingkari, jiwa kita tak senang. Qalu ya Rasulullah, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kami? Jadi maksud dia nanti akhir zaman nanti akan nak main ni, kita akan jumpa orang yang mementingkan kroni dan perut masing-masing. Dia nak senang, dia nak mewah, orang lain dia tak tengok. Dan ada perkara-perkara yang bercanggah yang dilakukan oleh sebahagian pemimpin umat Islam. Jadi nak buat apa? Fama ta'muruna, fama ta'muruna, nak buat apa? Qal, kata Nabi SAW, nanti nak main ni, zaman kita lagi lah tuan-tuan, tengok seluruh dunia. Kalau tuan-tuan tengok antara negara yang menjadi umat Islam, tengok Arab Saudi kan. Dan ni kita tengok dahsyat lah, dengan konsepnya, dengan kelab malamnya, orang perempuannya buka auratnya, azan kena slownya kan, Arab Saudi sekarang. Dan yang terbaru ni, kalau tuan-tuan tengok berita, kita mungkin tak masuk, tuan-tuan tengok berita-berita Arab ada, mereka dah banyak, kerajaan Arab Saudi dah banyak kepada kumpulan K-pop Korea kan, banyak berpuluh juta ke ratus juta dah banyak nak buat konsert di Riyadh, Arab Saudi. Jadi bila nak buat, jadi ribut. Baru lagi mungkin semalam 2 hari lepas kot. Ribut tak berkesudahan, ribut. Jadi bila ribut tu menyebabkan skrin dia pecah, kuat angin dia, skrin yang sepatutnya besar tu pecah, kena ribut angin tu. Jadi mereka tunggulah kumpulan K-pop ni, saya lupa tuan-tuan, Big Bang ke apa ke, lupa nama kumpulan tu. Jadi mereka masih lagi tunggu di Arab Saudi, tapi ribut tu tak berhenti, angin kuat, ribut pasir kuat. Jadi disebabkan dah beberapa hari bertunggu, ribut tak berhenti, maka mereka pun balik ke Korea. Tapi rugilah, banyak ada berpuluh juta, mungkin ratus juta banyak. Dan satu lagi video kawan saya yang Arab hantar, ada satu video tu hujan batu tapi air tak ada. Ada orang share kan, hujan batu, air tak ada, habis batu turun ke atas. Ni lah tuan-tuan, sikap mementingkan diri sendiri. Atau tuan-tuan kalau kita tengok ketika mana Muhammad bin Salman naik kan banyak ditangkap, betul tak? Banyak ahli keluarga yang ditangkap. Malah Khashoggi, kalau tuan-tuan tahulah, satu wartawan Arab Saudi yang dibunuh dan mayat dia dilupuskan di dalam asid. Mayat dia lupus dalam asid, mungkin kepala aja kot, dia bawa balik ke Arab Saudi, dia bunuh dalam kedutaan Arab Saudi. Puncanya sebab dia menegur Muhammad bin Salman kan, putera kepada inilah Raja Salman, Tengku Mahkota. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dahsyat lah. Ahmad Khashoggi dibunuh dengan sangat dahsyat lah, kejam, dah kena bunuh, dan mereka lupuskan mayat dia, kepala je dia bawa balik ke Arab Saudi. Mayat memang tak jumpa, cuma pasukan polis Turki tengok dalam longkang-longkang tu memang adalah macam DNA orang. Mungkin dia pelupus dalam asid, bila masuk asid habis
Habis langsung lah mayat tu. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan, akan datang akan ada benda-benda macam tu. Pertama, pentingkan keluarga dia, betul tak? Pentingkan kroni dia. Yang bukan keluarga dia, kroni dia, habis dia tangkap. Kemudian dia buat perkara-perkara yang tak sepatutnya buat. Yang kita tengok, subhanallah, dan tempat yang ada Mekah dan Madinah, tapi kita tengok punya konsep tuan-tuan, kita pun bening dekat YouTube pun ada kan. Tak pernah ada, sekarang ada tuan-tuan. Kalah kita punya negara tuan-tuan. Jadi Nabi sebut akan ada perkara-perkara macam tu. Sebab dunia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah daripada dulu ni, dia ada dua bangsa yang bersaing. Kalaulah bangsa Arab, kita tahu kan Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah adalah Nabi akhir zaman, dan Rasulullah adalah bangsa Arab. Sepanjang sejarah umat Islam ni, biasanya kalau waktu Islam kuat, bangsa Arab kuat. Biasanya begitu. Betul tak? Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah. Abbasiyah lama kan, panjang kan. Umayyah pun panjang. Ada yang di Cordoba tu kan, Umayyah di Spanyol tu, Spain. Andalus, kerajaan Umayyi Andalus lama. Biasanya waktu Islam kuat, orang Arab kuat masa tu. Sebab apa? Sinonim tuan-tuan, Nabi akhir zaman adalah bangsa Arab. Jadi kalau bangsa Arab kuat menguasai dunia, biasanya Islam kuat masa tu. Kebiasaannya begitu. Satu lagi bangsa, iaitu bangsa yang sangat benci dengan Rasulullah SAW, dengki dengan Nabi SAW. Dalam Quran bersebut, bangsa ni dia tahu Islam tu betul, tapi dia tak masuk Islam. Orang Yahudi kan, Quran sebut mereka ni kufur kerana apa? Kufaran hasada. Mereka kufur sebab mereka dengki pada Nabi SAW. Jadi kalau Rasulullah berkuasa, kalau bangsa Arab menguasai dunia lah, dominan, biasanya bangsa ni lemah. Tapi kalau Arab lemah, biasanya Yahudi kuat. Dan sekarang memang Yahudi kuat lah. Seluruh dunia tengok dia bunuh rakyat Palestin, tapi tak boleh buat apa. Pasal apa? Great Britain belakang dia, Amerika belakang dia, ramai belakang dia. Sebab apa? Banyak ekonomi di Eropah, di Amerika, mereka kontrol. Mereka tak ramai pun, ada dalam berapa juta, 12 juta, tak ramai pun. Tapi sebabkan mereka ni hebat ekonomi, kontrol ekonomi, malah publicity di Amerika pun mereka kontrol. Mana-mana orang yang nak menang pilihan raya kena baik dengan mereka. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, kebanyakannya pemimpin Amerika, dia akan pergi ke mana? Baitul Maqdis kan? Pasal tak? Lepas tu dia semayang dekat dinding ratapan tu kan, wall apa benda tu, wall harapan tu. Obama pergi, Bush pergi, Donald Trump pergi. Biasanya begitu. Memang kena baik dengan mereka untuk menang lobby pilihan raya di USA. Sehingga kan Barack Obama tu bukan orang kulit putih, orang kulit hitam, boleh jadi presiden Amerika tuan-tuan. Nak cerita, kalau mereka lobby boleh menang walaupun kulit hitam. Walaupun kulit hitam, red Indian ke, atau orang Melayu pun, kalau orang Yahudi yang lobby di sana boleh menang. Kuat kuasa lobby dia, duit dia tabung, publicity dia sangat kuat. Jadi tuan-tuan, begitulah tuan-tuan. Baik, jadi kata Nabi SAW, kata sahabat tanya nak buat apa? Bila nampak keadaan macam tu, ada di kalangan apa, pemimpin Islam dia buat perkara yang tak sepatutnya, dan ada sikap mementingkan kroni, semua benda kroni. Kroninya dapat projek, kroninya dapat lantikan dalam GLC, kroninya dapat lantikan yang hebat-hebat tuan-tuan. Baik, kata Nabi SAW, tuan-tuan boleh tengok mana-mana politik saya sebut umum tuan-tuan. Kita tengok saja, tak kira parti mana-mana, kita tengok umum. Ada tak dia lantik anak dia ke, adik-beradik dia ke, projek besar-besar dapat? Ni saya sebut umum tuan-tuan. Tengok seluruh dunia dan Malaysia. Ada tak? Kalau ada, dan Nabi sebut je lah. Akan ada akhir zaman. Ataupun dia, kalau dia contohnya di mana-mana tempat, bantuan turun dekat dia. Betul tak? Ada setengah orang kan, dia tak bagi kat semua. Betul tak? Malah masjid pun ada tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu masjid. Jadi duit masjid ni bantuan banyak dapat. Banyak dapat. Dia bagi bantuan masjid ni pada geng dia saja. Geng dia siapa? Anti vaksin tuan-tuan. Ada.
Dia anti vaksin, geng dia anti vaksin. Yang mana anti vaksin dengan dia semua pakat dia bagi bantuan, bukan sikit, banyak. Malah sebahagian daripada yang dibagi bantuan tu adalah orang yang senang. Bengkel ada, kereta ada, kedai ada. Tapi disebabkan satu kepala dengan dia anti vaksin, maka dia bagi bantuan masjid pada orang tu. Ni ada orang yang saya jumpa. Yang bagi tahu saya, AJK masjid juga bagi tahu. Walaupun kaki masjid semayang anti vaksin lagi tuan-tuan. Semayang melekat imam, tapi pengurusan duit tuan-tuan, Allah fail. Sikap mementingkan diri sendiri. Baik, ni Nabi sebut akan ada akhir zaman macam tu. Jadi kita perhati saja, ada orang yang lagu tu. Keluarga dia kalau ada kelayakan tak apa, ni tak ada kelayakan pun. Kelayakan tak ada, pengalaman tak ada, apa pun tak ada. Lantikan politik. Tuan tahu lantikan politik? Lantikan politik ni dengar lantikan politik, tapi gaji banyak. Ada setengah lantikan politik, kedudukan dia DG 54. DG kedudukan tu dia 54. Macam saya cikgu, saya baru 44. Dia 41, 44, 48, 52, 54. Lepas tu jurusan lah. Lantikan politik ni ada yang kedudukan tempat dia tu adalah 54. Walaupun dia tak minta melalui SPP kan, dia terus lantikan politik, orang politik lantik dia, tapi grade gaji dia sama dengan orang 54. Oh, syok tuan-tuan. Tidak, kita tak tahu. Baru kita tahu, oh macam ni lantikan politik. Kalau dia layak tak apa, betul tak? Memang dia berkelayakan, silakan. Tapi tiba-tiba tak berkelayakan, dapat kursi tinggi pula tu, gaji DG 54. Padahal baru lantik je, betul tak kan? Daripada kerja biasa, lantik duduk di kursi itu, grade gaji 54 ke 52 ke, kalau orang yang lain. Baik, selagi mana tak jatuh, selagi itu duduk di kursi itu, gaji dia banyak tu. Kalau ada sikap yang lagu tu tuan-tuan, kita tengok, tak kira lah parti mana pun, kita tengok ada tak sikap lagu ni. Kalau ada, Nabi pun sebut dah. Kalau secara umumnya tuan-tuan, secara umumnya boleh dikatakan kebanyakan negara Islam ada PN lagu tu ada. Tuan-tuan boleh saya sebut satu negara tuan-tuan, Maghribi, Morocco. Saya ada kawan saya orang Maghribi duduk sini. Kenapa dia kerja sini? Dia sebut di Morocco tak boleh kerja. Di Morocco tak boleh kerja. Sebab apa? Sana nak kerja memang dah ada keluarga-keluarga tertentu kontrol lah. Malah di Morocco ada ratusan orang yang ke ribuan yang ada PhD tapi tak ada kerja. PhD tu. Saya ijazah pasal apa? Pasal nak kerja mesti ada kabel macam tu. Jadi saya tanya kawan saya, dia kata begitulah budaya di Morocco, di Maghribi begitu. Tak kira lah pandai lagu mana pun, pengalaman hebat lagu mana pun, hebat di mana di mata dunia pun, kalau nak kerja di Morocco tak ada kabel memang tak boleh kerja. Dan biasanya semua adik-beradik lah. Siapa yang ada adik-beradik dalam pejabat senang dapat kerja walaupun tak layak. Saya bila dengar cerita di Morocco tu, Allah, dahsyat lah. Memang dahsyat lah tuan-tuan. Walaupun masjid banyak, semayang, tapi dari segi pengurusan Nabi sebut jelas akan ada sikap-sikap yang mentingkan diri sendiri. Kadang ada orang betul tak pakai kabel semua, tak layak pun bagi pakai kabel. Ada orang yang lebih layak, dia pakai kabel. Ini sikap-sikap yang mentingkan diri sendiri, dan perkara-perkara yang kita ingkari. Baik, jadi sahabat tanya nak buat apa. Bila kita tengok ada pimpinan umat Islam yang buat kerja lagu ni, kita tak setuju dan ada sikap mementingkan diri sendiri. Jadi sahabat minta nak buat apa nasihat Nabi. Kata Nabi SAW, tu'addunal haqq alladhi 'alaikum. Tunaikanlah kewajipan kamu terhadap pemimpin. Mana dia apa? Jangan angkat senjata lawan. Itu makna dia. Jangan memberontak lah. Sebab bila memberontak, pemimpin rugi, rakyat rugi. Betul tak? Umat Islam terbunuh, anak pun tak dapat pergi sekolah, hospital pun hancur, doktor pun tak kerja. Betul tak? Jadi yang pemberontakan, tak ada pemberontakan yang menguntungkan. Pemberontakan merugikan, menghancurkan negara.
Tuan-tuan tengok saja di Syrianya, di Libyanya, di Iraqnya. Libya tuan-tuan, bila jatuh Muammar Gaddafi kan, sekarang ni rakyat dia sedih sampai sekarang. Pasal negara dia sampai sekarang tak bahagia. Dulu waktu nak jatuh Muammar Gaddafi, pakat seronok. Walaupun kita tak nafi Muammar Gaddafi memang dia ada silap dia, tak nafi. Muammar Gaddafi dia ada silap dia. Malah Muammar Gaddafi dia ada akidah Syiah sikit. Dia menghina para sahabat Nabi. Kita tak nafi, itu akidah sesat dia lah. Tapi sudut bagusnya Muammar Gaddafi ni, dia lagi bagus daripada yang duk ada ni. Yang duk ada ni perang Haftar kan. Haftar ni general yang disokong oleh Arab Saudi dan dibantu oleh Perancis dan Rusia. Segala persenjataan canggih Rusia bagi pada General Haftar. Yang banyak duit Arab Saudi. Lawan kerajaan Libya. Kerajaan Libya Turki tolong. Perang tuan-tuan. Hampir-hampir Haftar ni tawan Libya. Orang mati puluh ribu tuan-tuan. Malah ketika mana jadi pemberontakan, golongan Wahabi. Tahu Wahabi? Golongan Wahabi ni dia bukan boleh tengok benda yang lain sikit, semua bid'ah, tidakkan bid'ah syirik. Kubur wali-wali ulama mereka hancurkan. Di Libya banyak. Mana ulama-ulama sufi ke mereka hancurkan, mayat dikeluarkan. Mayat tu keluar. Ada yang diperbuang, ada yang diperbakar. Pasal apa? Masa pemberontakan lah nak buat, betul tak kan? Bila lagi? Masa pemberontak ni lah boleh buat benda bukan-bukan. Tuan tengok Imam Nawawi rahimahullah, tuan ulama besar mazhab Syafi'i kan. Ulama besar mazhab Syafi'i nama dia Imam Nawawi. Daripada apa? Nineveh. Daripada Nawa di Syria. Kan waktu pemberontakan tu pok-pok Wahabi lah. Wahabi IS. Masa ni peluang untuk mereka hancurkan makam Imam Ghazali. Mereka bom kubur Imam Ghazali. Cuma tak buat pulak mayat hancur habis makam Imam Nawawi. Pokok yang dah hidup ratusan tahun. Atas kubur Nawawi, Imam Nawawi tu rahimahullah, ada pokok yang hebat tuan-tuan. Ratusan tahun hidup. Habis hancur pokok tu. Cuma mayat dia pun tak gali buat pula. Sama juga tuan-tuan Khalid Al-Walid. Wallahu alam, pokok Syiah daripada Iraq. Bila jadi pemberontakan, ambil peluang, gali kubur dia. Hancurkan Masjid Khalid Al-Walid, gali kubur dia. Dan tak pasti dia dapat ke tak dapat jenazah Khalid Al-Walid. Tak pasti tuan-tuan, dapat tak dapat. Tapi sekarang ni kerajaan Syria bina balik masjid tu. Bina balik masjid tu dan makam tu kumpul balik. Tapi dah datang tentera daripada Iran tu, depa ambil mayat gali dalam tu. Sebab depa tak suka Khalid Al-Walid. Syiah tuan-tuan. Depa cukup benci Khalid Al-Walid, sedangkan Nabi gelar Khalid Al-Walid Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sebab apa dia benci Khalid Al-Walid? Cerita-cerita palsu yang memburukkan Khalid Al-Walid. Depa percaya. Jadi tuan-tuan, kalau memberontak rugi tuan-tuan. Kalaulah umat Islam na'udzubillah lah tuan-tuan, di Malaysia ni marah kat pemimpin, ramai-ramai yang kat parang ke apa ke, serang balai polis ke, serang ni ke, tuan-tuan percaya akan ada musuh dalam selimut yang akan ambil kesempatan. Lepas tu kena bijak, kena pandai, jangan seronok sangat. Menang kampung, menang sorak, kampung tergadai kan. Itulah, itu yang berlaku. Tuan-tuan boleh tengok negara Islam Yaman tuan-tuan. Saya tak nafikan Ali Abdullah Saleh tu, pemimpin Yaman tu, memang dia problem tuan-tuan. Saya tak nafikan dia ada zalim pada rakyat dia, tak nafikan. Tapi bila mereka memberontak, apa jadi kat Yaman sekarang? Beribu-ribu budak mati pasal lapak makanan, tak ada. Syiah Housi tu memang jahat lah tuan-tuan. Houthi tu kan, Housi tu memang jahat lah tu. Tu memang level macam syaitan manusia lah, jahat tuan-tuan. Hospital mereka hancur, doktor mereka bunuh. Budak-budak yang dalam kawasan Housi tu nak makan pun tak ada, mati ke buluk tuan-tuan. Nampak tak? Banyak anak-anak yang tak sekolah. Dah berapa tahun dah tuan-tuan. Tak ingat dah 8 tahun, 9 tahun. Lama dah. Masa memberontak seronok, mari kita jatuhkan pemimpin yang korup, Ali Abdullah Saleh. Rupanya ada musuh dalam selimut. Siapa dia? Syiah Houthi. Dia memang dia tunggu peluang nak memberontak, tiba-tiba tak boleh lawan kerajaan Yaman. Ketika rakyat bangkit, dia pun bangkit. Betul tak?
Bila dia dah bangkit, dia kuat, dia kontrol habis semua. Lah ni dia banyak dia kontrol. Pemberontak lain semua tak ada lah. Yaman kita nampak. Sekarang ni susah Yaman. Yang kedua Libya, saya sebut dekat tuan-tuan. Sekarang ni rakyat Libya pun susah. Mereka pun nak balik Muammar Gaddafi. Walaupun saya tak nafikan dia ada sikit silap Muammar Gaddafi. Akidah dia pun ada sikit masalah. Tapi tuan-tuan, dia tetap juga sayang rakyat dia. Walaupun ada zalim dia, ada juga kebajikan untuk rakyat dia. Ada jugalah projek-projek kerajaan yang dia buat untuk senangkan rakyat dia. Ada. Belajar free. Malah boleh dikatakan Muammar Gaddafi dia layan rakyat dia kalah negara kita tuan-tuan. Dia bagi duitnya, dia bagi pembelajaran percumanya. Tapi saya tak nafilah, keluarga dia kaya. Ada lah atas sudut tu keluarga dia bentang kemewahan. Tapi rakyat dia tak lupa juga. Waktu bangkit lawan Muammar Gaddafi seronok. Oh, kita jatuhkan pemimpin. Malah tuan-tuan boleh tengok video dia bunuh Muammar Gaddafi kan. Sian tuan-tuan. Waktu dia nak tinggalkan Libya tu, kena bom, NATO bom. NATO tu kita kata musuh akan tengok. Bila Islam lawan Islam, musuh masa ni musuh tunggu peluang. Musuh yang kita kata terlepas mulut buaya masuk mulut rimau. Ni bukan mulut rimau lah tuan-tuan. Terlepas mulut buaya masuk mulut dinosaur, T-Rex tuan-tuan. Lagi ganas lagi tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, NATO bom dia. Bom, mati habis keluarga dia. Kesian Muammar Gaddafi, bom, mati keluarga dia semua. Padahal patut boleh lari. NATO dah cek dah kat mana dia, NATO bom, mati semua. Dia tak mati, Muammar Gaddafi tak mati, keluarga dia mati habis. Dia lari masuk bawah. Macam apa, macam kan kat jalan dia ada macam apa, bawah jalan tu dia ada macam lorong kan. Lorong bawah jalan tu macam lorong kecil, nyorok bawah tu. Dia tangkap dia, dia pukul dia, dia ambil pisau, dia tikam punggung dia, pisau, siksa mati. Dan dia kumpul mayat dia dengan anak dia kan, borang kan. Dia biar busuk. Bagi orang tengok ni pemimpin yang zalim. Lah ni negara jadi apa? Bila pemimpin jatuh, musuh luar ambil kesempatan. Betul tak? Belah sana, belah barat pun nak ada pengaruh. Rusia pun nak pengaruh. Arab Saudi pun nak pengaruh. Peranglah rakyat. Lah ni dah mula okey balik lah tuan-tuan. Perang ada lagi ya, tapi okey sikit. Kubur ulama dihancurkan. Buat tuan-tuan. Kita nampak pemimpinnya, tapi kita tak tahu yang nak main ni lagi teruk. Musuh nampak apa yang akan apa yang mereka boleh buat. Lah ni orang Libya sedih, teringin Muammar Gaddafi. Sama Iraq tuan-tuan, Iraq kan jatuh Saddam Hussein kan. Banyak juga rakyat Iraq bila Amerika attack, mereka bersama Amerika. Saddam jahat dia berkata. Sekarang ni barulah ingat Saddam. Baru ingat Saddam. Saddam memang kita tak nafi, dia mewah, anak-anak dia mewah, kita tak nafi. Tapi dah kata dah Nabi sebut. Nabi tak kata jangan angkat senjata lawan. Nabi dah sebut jangan buat PN lagu tu. Rugi je. Saya tak pernah jumpa mana-mana negara umat Islam yang buat kerja lagu tu dan dia berjaya. No, saya tak pernah tengok. Syria tuan-tuan tengok. Syria tak jatuh kan? Tak jatuh. Memang jahat. Dia tak nafi, memang jahat. Bashar al-Assad jahat, dia bunuh rakyat dia banyak, bapak dia pun bunuh banyak. Tapi bila kita bangkit lawan, Amerika masuk, Israel pun masuk, Rusia pun masuk. Betul tak? Masing-masing jadikan medan Syria sebagai medan persaingan. Mati rakyat dia mungkin dah 500,000 lebih mati. Hilang belum kira lagi. Nampak tuan-tuan? Tak ke mana pun tuan-tuan. Negara hancur habis. Hancur Syria, hancur habis. Hancur sehancur-hancur je. Walaupun kita tetap bersama dengan rakyat lah tuan-tuan, rakyat Syria tu, kita kesian dah tengok. Tapi bila kita tengok tindakan yang sebenar, bukanlah bangkit melawan. Itu tindakan yang sebenar. Bila dah hancur ni nak buat apa tuan-tuan? Habis semua tuan-tuan. Ada lagi lah rakyat Syria yang ada di sempadan Turki tu masih ada. Kerajaan ni pun lah masih kuat lagi lah, boleh lah dengan bantuan Turki. Jadi Nabi sebut tuan-tuan, lagu mana pun kita tak setuju dengan pemimpin Islam, lagu mana pun kita sakit hati, lagu mana pun kita tak suka dengan tindakan dia, jangan angkat senjata lawan. Pasal apa? Musuh yang duk tengok ni ramai. Dalam Quran kata apa? Waddal ladzina kafaru la taghfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ingat, apabila umat Islam ni lalai daripada kekuatan dia,
lalai daripada senjata dia dan kelengkapannya. Orang kafir ni sangat berharap boleh menyerang umat Islam dengan sekali serangan yang menghancurkan seluruh kekuatan umat Islam. Jadi tuan-tuan ingat, apa-apa saja desakan untuk memberontak melawan pimpinan adalah satu benda yang rugi, dan masalah nanti pada kita juga tuan-tuan, dan masalah nanti pada rakyat juga tuan-tuan. Tu'addulnal haqqa alaikum, mana-mana yang menjadi kewajipan kita, yakni taat pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Kena taat, wajib taat. Wajib taat. Hatta tuan-tuan benda-benda yang tak bercanggah, contoh lampu isyarat, betul tak tuan-tuan? Tak boleh bawa laju, betul tak? Kemudian tuan-tuan kerja, betul? Bila kita kerja pejabat ada peraturan dia, betul tak? Ini semua benda-benda peraturan yang tidak bercanggah dengan Islam, kita kena taat. Boleh dia panggil al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam di atas syarat-syaratnya. Kena ingat, kena ikut peraturan dia tuan. Selagi mana tak kira kerajaan mana merintah tuan-tuan, dia kerajaan Islam, kalaulah dia buat satu ketetapan yang tak bercanggah dengan Islam, wajib taat. Betul tak tuan-tuan? Kalau tak taat, katakan semua pakat tak taat. Tengok lampu merah semua pakat jalan. Pasal apa? Ini pemimpin zalim punya peraturan, kita pun tak boleh hidup. Betul tak tuan-tuan? Buat AAS, betul tak? AAS kan? Bukan, Renew Road Tax. Kan Renew Road Tax, kita semua pakat ini kerajaan zalim punya, mari kita tak renew road tax. Kita susah, isi dia nanti nak claim lagu mana? Betul tak? Susah agak hidup. Ni nak bagi hidup senang. Anak murid saya seorang sekolah Ihya, kesian tuan-tuan, naik motor insiden teruk, keluarga pun susah. Ni tempurung dia ni, tempurung dia buah kat perut dia. Tempurung buah kat perut. Saya pegang, dia main sekolah ni, saya pegang kat dalam perut ni, rasa tempurung. Pasal apa? Nanti katanya nak korek balik, nak bubuh dekat apa, tutup balik kepala dia. Kalau tempurung tubuh kat luar, nanti busuk lah tuan-tuan. Sel-sel dia matilah, kuman makan ke, bakteria makan, jadi buah dalam badan. Supaya tempurung tu hidup, nanti bila dah okey, kepala dia dah 2 tahun dah kot, saya ingat lama lah. Nanti buat pulak balik tempurung tu, saya pegang perut dia, rasa tempurung tu kan, tempurung kepala. Lepas tu nak letak balik lah. Napas pula perut ni, saya tanya tak claim ke? Nak claim lagu mana? Motor dia pun tak ada insurans. Motor dia tak ada road tax. Motor yang Cina tu pun tak ada road tax. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Nampak? Segala ketetapan yang menyenangkan kita, wajib kita taat. Tidak nanti kita yang susah. Yang buat, kalau dibuat satu ketetapan yang bercanggah, tak payah taat. Orang perempuan nak kerja kena buka aurat, tak boleh, tak, ini haram. Orang lelaki pun sama, nak kerja kena libatkan perkara-perkara yang haram, kita tak boleh buat. Selagi mana tak haram, wajib kita taat. Dia Nabi sebut awal dah ni, tu'addulnal haqqal ladzi alaikum, tunaikanlah segala kewajipan ke atas kita. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah pada Allah yang patutnya jadi hak kita, orang lain dapat. Betul tak? Kalau dulu-dululah tuan-tuan, tak kira lah mana-mana, patutnya kita yang dapat bantuan. Tapi disebabkan ada sikap mementingkan diri sendiri, mungkin berbeza ideologi politik dan sebagainya, tak dapat. Patutnya bila diberi tanah, ada tengah tempat dia bagi tanah, patutnya semua dapat. Tiba-tiba disebabkan berbeza ke, sikap mementingkan diri sendiri ke, ada orang tak dapat. Pasal apa? Sikap mementingkan diri sendiri ke, mementingkan puak ke, sehingga kan patutnya kita dapat, kita tak dapat. Apa-apa bantuanlah tuan-tuan yang diturun, betul tak? Yang sepatutnya daripada kerajaan semua dapat, kerana ada sikap mementingkan diri sendiri, kita tak dapat. Orang susah tak dapat. Saya dulu ada satu kes yang pernah saya tengok, bantuan turun dalam satu kampung ni. Bantuan turun parlimen, kemudian ke ketua kampung. Ketua kampung dapat banyak, tapi ketua kampung ni bagi kroni dia saja. Dia tak tengok parti politik, tapi dia bagi kat orang yang baik dengan dia je, kroni. Saya ingat ada satu orang kampung tu lah,
Dia pergi kejap, dia cari tok ketua tu. Yang hak ni lah kita panggil kan, bagi tak adil. Padahal banyak orang susah, dia bagi ikut kroni dia. Dia pergi kejar tok ketua tu. Tok ketua tu lari tak cukup tanah. Lari masuk rumah orang. Dia berlasah tok ketua tu. Ini saya tahulah, yang pernah yang saya tengok lah. Hidup lagi, dua-dua hidup lagi tuan-tuan. Dia bubuh cukup-cukup tok ketua tu. Darah habis mulut. Pasal apa? Dia susah, dia tak dapat. Yang hak senang, tak susah mana dapat. Kroni kan, baik kan, macam-macam sebab lah. Betul tak kan? Pilih orang tertentu, dia pergi belasah tok ketua tu. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, memang ada PL lagu tu. Betul tak? PL mementingkan diri sendiri. Baik. Jadi ingat tuan-tuan, jangan angkat senjata lawan, tapi tunailah kewajipan kita. Yang mana patut jadi hak kita, kita tak dapat. Berdoalah, mohonlah kepada Allah. Maksud dia tak, kat dunia tak dapat, akhirat nanti dapat. Dunia tak dapat, akhirat nanti dapat. Baik tuan-tuan, kita tengok satu lagi tuan-tuan. Hadis 52. An Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu an anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Daripada hadis ini, daripada sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair. Dia sebut ada seorang lelaki daripada Ansar, seorang sahabat Nabi daripada Ansar. Bila sebut Ansar ni tuan-tuan, makna dia sahabat Nabi yang duduk di Madinah. Yang duduk di Madinah. Ada seorang lelaki ni kata kat Nabi, kenapa tak lantik dia pegang jawatan seperti mana Rasulullah lantik orang lain? Kan Rasulullah lantik kan, lantik Sayyidina Ali jadi gubernur, lantik Sayyidina Umar, lantik Amr bin al-As jadi pimpin tentera, lantik Khalid Walid jadi pimpin tentera. Jadi dia pun heran Rasulullah tak lantik dia. Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, dulu dia lantik menjadi gubernur ni bukan ada gaji, free tuan-tuan. Tapi sekarang kalau jadi ahli parlimen don free ke ada duit? Free. Oi, free tak bergaduh ha. Ada orang bergaduh sampai ke mati, betul tak? Dia nak bertanding kursi ni, kawan ni pun nak kursi ni. Pasal apa pakai nak kursi tu? Pasal boleh menang, betul tak? Ada tuan-tuan, betul tak? Kursi ni nak bubuh lah, parti ni mesti menang punya kursi ni, memang berebut lah, betul tak? Walaupun ustaz kopi atas belah, betul tak? Bukanlah semua, sebahagian, betul tak? Akan ada panggil lagu tu, memalukan. Bagi saya aib lah, patutnya tak boleh jadi macam tu, betul tak? Baik. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Pasal bukan free, cuba free. Kerajaan Malaysia ubah, mana-mana yang jadi don dan jadi parlimen free, ikhlas kerana Allah. Tahun depan malah kosong. Ni zaman Nabi tak ada. Tuan-tuan jangan ingat nantikan zaman Nabi ni macam kita sekarang. Oi, kita tak. Kita pencen ada pencenan, betul tak? Pencen pun ada. Saya tak kata semua ahli parlimen tu tak bagus, ahli don tu tak bagus. Ramai yang layak, betul tak? Kalau layak buat kerja, mempunyai pemikiran Islam yang baik, betul tak? Ini baguslah, betul tak? Memang yang layak, sayang pada masyarakat. Ini ada setengah orang saya jumpa tuan-tuan, dia jadi don, menang-menang don, dia pergi duduk Kuala Lumpur. Ada. Hilang terus dia. Bila dia balik, nak pelihara ayam nanti dia balik. Ini tuan-tuan pergi jumpa dia luku 3 kali. Tak patut tuan-tuan, duit turun dekat dia, peruntukan dekat dia. Mana boleh buat macam tu? Betul tak? Dia boleh lari. Ini saya dengar orang cerita, dia boleh lari macam tu. Mana boleh macam tu, buat kerja lah, betul tak kan? Tak kira lah parti mana pun, betul tak kan? Bila kita dah dilantik, kita bertanggungjawab dengan orang yang di bawah, betul tak? Sebab tu tuan-tuan, kalau di belah negara barat tu, ada setengah negara barat tu, ahli politik yang tak berjalankan tugas ni, dia jumpa, dia tangkap ramai-ramai, lepak untuk sampah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat pula, betul tak? Tuan-tuan tak berhati ramai-ramai, lepak untuk sampah. Saya tak suruh, saya cerita luar negara tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, gitulah. Banyak je ahli politik don yang bagus di Malaysia ni, bukan tak ada. Tapi ada juga yang tak berkelayakan, kita tak nafi, betul tak kan? Tak layak. Tapi kerana dia ni kuat apa? Kuat jet, betul tak kan? Kuat jet, kuat mengampu sikit, betul tak? Maka dia pun duduklah di kursi dia.
Bukan semua, sebahagian tu adalah yang macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi ni kata kenapa tak lantik dia? Bukan ada duit pun. Bukan ada elon 5-6 ribu ke 11 ribu, 15 ribu. No, tak ada elon. Tapi kenapa? Sebab bila Rasulullah lantik, dapat pahala lah. Betul tak kan? Rasulullah lantik Khalid Walid jadi pemimpin tentera, pahala mesti dah lebih daripada orang lain. Dia ketua. Lantik Amr bin As menjadi pemimpin tentera, lantik Sayyidina Ali menjadi apa? Dengan Muaz bin Jabal pendakwah di Yaman. Hebat kan? Ada yang Rasulullah lantik menjadi penulis wahyu macam Muawiyah, Zaid bin Sabit. Lantik ada yang jadi gubernur dan sebagainya. Jadi seorang lelaki ni tengok dia tak lantik. Lantik lah. Padahal free je semua tu. Sebab dia nak khidmat untuk Rasulullah SAW. Hebat ni tuan-tuan. Faqal, kata Nabi SAW. Nabi sebut apa? Tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, lantik ni tuan-tuan, dia kena ikut kemampuan. Betul tak tuan-tuan? Kelayakan. Itu kita kena tahu. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan nak buat, saya bagi contoh. Tuan-tuan kenal tak Cristiano Ronaldo? Kenal? Cristiano Ronaldo kenal? Dia main apa? Badminton. Tak kenal mana dia? Main apa tuan-tuan? Bola. Katakan dia masuk Islam, contohlah. Kalau dia masuk Islam, dia akan menjadi pemain bola sepak Islam nombor 1. Betul tak tuan-tuan? Kalaulah kita nak buat main bola sepak, dia lah jadi striker ke, wing ke, betul tak? Midfield ke. Takkanlah kita nak bagi kat imam, betul tak? Kalau imam tu tak boleh main lah, betul tak? Imam bola pun tak pernah main, lutut pun sakit. Imam zikir banyak, imam striker. Kacau imam. Kita akan bagi ikut kelayakan. Betul tak? Kelayakan masing-masing. Kalau ada orang tu pakai bom, pandai buat bom, hebat, dia masuk Islam, dia jadi pakai bom bagi Islam. Betul tak? Kemahiran tu dia ada. Kenapa Khalid Walid dilantik? Sebab dia memang ahli perang. Dia terror buat perang dan dia tak pernah kalah. Dalam sejarah manusia ni, Khalid Walid antara salah seorang yang perang tak pernah kalah. Sebelum Islam pun tak pernah kalah, dah masuk Islam tak pernah kalah. Perang punya banyak, tak pernah kalah. Hebat. Amr bin As, kenapa Rasulullah lantik menjadi pahlawan, pemimpin? Sebab dia memang pahlawan perang, panglima perang. Boleh tak? Sama tuan-tuan, katakanlah ada seorang apa masuk Islam kat tuan-tuan punya masjid ni lah. Katakanlah sebelum tu dia macam apa engineer lah contohnya lah. Dia engineer yang terbaik di Malaysia contohnya, banyak projek dia buat. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia menjadi engineer yang hebat. Betul tak? Di sini. Walaupun kita dah lama Islam, kita banyak baca Quran, kita banyak berzikir, dari segi kemahiran tu dia ada. Tuan-tuan faham tak? Sebab tu bukan sahabat ni saja. Saya bagi contoh, ada seorang sahabat Nabi yang kuat ibadah, zuhud. Nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni zuhud. Zuhud Abu Zar, kuat ibadah. Kuat ibadah, zuhud, orang yang warak, bagus, awal masuk Islam. Tapi Rasulullah tak pernah lantik dia pegang jawatan apa? Pemimpin tentera tak pernah, pemimpin gubernur tak pernah lantik apa. Padahal kawan masuk Islam awal. Warak, zuhud. Kita panggil macam Tok Wali lah tuan-tuan. Hebat dia. Tapi tak pernah lantik langsung. Pernah juga Abu Zar minta, tak lantik ke dia? Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Zar, innaka la dha'if. Wahai Abu Zar, engkau orang yang lemah dalam urusan ni. Betul tak? Ada orang kuat semayang, kuat berzikir, kuat apa? Belum tentu dia pandai main bola. Betul tak? Kalau dia tak pernah main. Betul tak? Ada orang mengajak masjid, banyak kuliah apa semua, tuan-tuan bagi dia takraw. Dia nak lipat lagu mana? Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan buat takraw bagi dia, dia main pun tak pernah. Betul tak tuan-tuan? Sama Abu Zar, dia tak pernah jadi pemimpin tentera, dia tak pernah jadi pemimpin gubernur ke, tak pernah semua. Macam mana nak buat? Dia lemah, dia kuat ibadah kuat, tapi urusan tu dia lemah. Innaka la dha'if, engkau lemah. Lemah dalam urusan tu, ibadah kuat. Kemudian wa innaha amanah, semua kerja Nabi bagi ni amanah, betul tak? Tanggungjawab.
Sawasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Ingat, amanah yang kita dapat ni akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, melainkan orang yang tunaikan. Betul tak? Orang yang mampu lah. Betul tak? Orang yang mampu lah. Kita, contohlah tuan-tuan, saya habiskan insya-Allah. Kita motor kita rosak. Betul tak tuan-tuan? Motor rosak, tak boleh hidup. Tuan-tuan cari tok imam ke tuan-tuan pergi cari bengkel? Takkan tuan-tuan pergi cari tok imam, tok guru pondok tuan-tuan pergi cari. Mana tok guru pondok yang paling alim kat Perak ni? Pergi jumpa syekh, kereta saya rosak, tolong grimbal. Sio grimbal pun tak tahu. Wai suku saya ni boleh pergi 1-3 ya. Berat, tolonglah bagi 200. Tidak kan? Pergi tanya tok guru. Tok guru pun benih benda yang tanya ni. Pergilah tanya bengkel wai suku. Betul tak? Pergilah kedai dyno, boleh naik atas mesin tu. Betul, dia tahulah horsepower berapa. Nak jet berapa, betul tak? Dia tahulah semua tuan-tuan. Blok besar mana yang sesuai, blok ni sesuai tak dengan ECU ni, dia tahu. Bukan boleh bubuh ya. Samalah Abu Zar, dia tak ada kemahiran. Nabi sebut ini amanah dan dia akan jadi penyesalan. Betul tak? Kita nak lantik orang memimpin, bukan tengok dia kuat ibadah, tapi tengok dia ada kemahiran, ada kekuatan tak? Baik. Habislah tuan-tuan, kita dah isyak. Akan datang hadis 52 tuan-tuan. Dan saya tak baca lah, panjang tak tu. Akan datang hadis yang 52. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.